Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi pada minggu ini bertarikh 18 Ogos 2021, hari Rabu jam 8 pagi dengan tema Handal Jaring, dan tajuk yang akan kita kupas pada hari ini ialah voli jaring. Bersama-sama dengan saya pada pagi ini tak lain tak bukan jurulatih yang hebat dari SK Bukit Canggang, Coach Izzat Iskandar. Apa khabar, Coach? Terima kasih Cikgu Wetri kerana menjemput saya untuk bersama kembali di dalam PDPR PJK tahun 5. Alhamdulillah Cikgu, saya khabar baik. Jadi bersama-sama kita merupakan seorang idola dan jurulatih yang hebat di SK Bukit Canggang. Jadi beliau ni merupakan salah seorang pemain badminton yang handal, ya, hampir sama level dengan Lee Zijia sebenarnya. Tapi oleh kerana beliau berkejaya sebagai seorang guru, menyayangi anak muridnya, maka dia bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Baiklah, marilah kita lihat apakah objektif kita pada hari ini. Okey, baik. Objektif kita pada hari ini adalah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat melakukan kemahiran voli dengan menggunakan peralatan. Jadi apakah peralatan tu, apakah sukan itu, kita akan lihat sebentar nanti. Bagaimana pula dengan kriteria kejayaan Tuan Fitri yang hebat? Ya, jadi kriteria kejayaan yang ingin kita capai pada hari ini, ya, di rumah murid-murid boleh melakukannya, insya-Allah. Pertama, murid-murid dapat melakukan sekurang-kurangnya 2 kali pukulan pepat dengan lakuan yang betul. Jadi murid-murid mesti tertanya-tanya, cikgu, apa itu pukulan pepat? Sebentar lagi kita akan lihat, ya, penerangan yang akan disampaikan oleh pemain badminton negara kita, iaitu Cikgu Iskandar, Cikgu Izzat Iskandar. Dia akan terangkan apa itu pukulan pepat. Dan yang kedua, murid-murid boleh melakukan sekurang-kurangnya 2 kali pukulan kilas dengan lakuan yang betul. Ya, jadi ini pun nanti jurulatih kita, ya, pemain hebat negara kita, Cikgu Izzat akan menerangkan sebab beliau mempunyai pukulan kilas smash yang sangat tajam. Okey, jadi apakah tadi sebentar tadi kita sebutkan kita punya objektif berkenaan dengan voli. Jadi apakah itu voli? Biasanya kita dengar voli dalam bola sepak, betul tak? Tapi dalam konteks kali ini kita akan belajar voli dengan menggunakan peralatan. Jadi maksud voli mengikut Kamus Dewan, betul Cikgu Fitri? Ya, betul. Ini mengikut Kamus Dewan edisi ketiga. Edisi ketiga. Voli ialah tendangan, bila tendangan ni dipakai kaki lah, atau pukulan balik yang dilakukan sebelum bola menyentuh tanah. Dan seseorang pemain tu dikira membuat voli jika ia memukul bola setelah dipukul oleh pihak lawan. Contohnya Cikgu Fitri pukul bola kepada saya akan pukul balik menggunakan voli kepada Cikgu Fitri balik. Dan bola itu akan menyentuh tanah. Betul Cikgu Fitri? Betul. Macam permainan badminton. Macam permainan badminton. Jadi bagaimana dengan ini Cikgu Fitri? Jadi inilah antara sukan dalam kategori jaring yang menggunakan kemahiran voli. Yang mengaplikasikan kemahiran voli menggunakan alatan. Jadi yang saya terangkan ni yang biasa murid-murid lihat, sebab di sekolah kita ada pasukan pingpong. Jadi bat pingpong itu merupakan alatan yang digunakan untuk melakukan voli. Begitu juga tenis dan juga badminton. Ya, kedua-duanya menggunakan alatan raket. Jadi murid-murid kena kenal pasti perbezaan alatan antara raket badminton dan juga raket tenis. Dia berbeza, tak sama. Okey. Berkenaan dengan yang ini, dalam kita pergi kepada pemain badminton, perlakuan voli dalam permainan badminton. Ingat, macam Cikgu Fitri sebut tadi, ada 2, iaitu pukulan pepat dan juga pukulan kilas. Dalam bahasa Inggeris dia, pukulan pepat adalah forehand. Betul Cikgu Fitri? Betul. Forehand drive. Forehand drive. Pukulan pepat. Forehand. Bila forehand ni maksudnya bahagian depan. Maksud fore tu bahasa Inggeris dia maksud bahagian depan. Dan pukulan kilas dalam bahasa Inggeris adalah backhand. Bila sebut back,
Maksudnya kita gunakan di bahagian belakang. Betul Cikgu Fitri? Betul. Okay, bagaimana dengan forehand ni Cikgu Fitri? Okey, jadi seperti mana yang telah diterangkan oleh Coach Izzat tadi, pukulan pepat. Ya, pukulan pepat ni dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris disebut forehand. Ya, jadi pukulan pepat ni ialah satu kemahiran memukul bola bahagian hadapan dengan posisi tangan yang dominan. Kebiasaannya, apabila kita bermain permainan kategori jaring, kita akan menggunakan bahagian tangan yang dominan. Jadi maksud tangan yang dominan ni ialah tangan yang menguasai, yang selalu kita gunakan. Biasanya kalau di sekolah, kita akan gunakan tangan yang kita gunakan untuk menulis. Jadi tangan yang digunakan untuk menulis itulah adalah tangan yang dominan. Jadi kalau kita lihat pada gambar tu, ada 3 jenis permainan. Itulah dia pukulan pepat atau forehand, iaitu pukulan di bahagian hadapan. Cuba boleh lihat. Okey, badminton, tenis dan juga pingpong. Itulah namanya pukulan pepat atau forehand. Seterusnya, kita akan pergi pula kepada pukulan kilas ataupun pukulan backhand drive. Pukulan kilas ialah satu kemahiran melibatkan kilasan lengan menilang badan semasa memukul bola. Lagi sekali, melibatkan kilasan lengan menilang badan semasa memukul bola. Maksudnya, katakanlah Cikgu Fitri, ini adalah raket saya Cikgu Fitri. Ya. Okay. Ataupun bat saja. Ini adalah bahagian hadapan, ini pula bahagian belakang. Jadi yang ini kita gunakan untuk forehand Cikgu Fitri. Betul. Yang ini kita pakai untuk pukulan kilas ataupun backhand. Contohnya, forehand yang Cikgu Fitri tunjuk ni kita akan pukul macam ni Cikgu Fitri. Ya, betul. Untuk backhand kita akan pukul macam ni. Betul. Sebab kita menyilang kita punya lengan. Lengan ni dia menyilang kita punya badan. Dia pukul macam ni. Itulah contoh dia yang mudah kalau murid nak faham. Ya, seperti mana yang kita boleh lihat dalam gambar tadilah. Inilah contoh-contoh pukulan backhand atau pukulan kilas tadi. Jadi, apakah asas bagi kemahiran volley ini sebenarnya? Ya, murid-murid sebenarnya boleh buat, tak ada masalah. Okey. Jadi sebab tu kita kena tahu apa itu kemahiran volley. Jadi kemahiran volley ni sebenarnya ialah kemahiran asas dalam permainan kategori jaring. Sama seperti pembelajaran kita 2 minggu lepas, ya. Kemahiran servis juga adalah kemahiran asas. Kali kita tambah kemahiran volley. Jadi dalam kemahiran volley, pemain berdiri dalam keadaan sedia. Menghadap bola. Jadi pemain berdiri dalam keadaan sedia, menghadap bola, bengkokkan lutut ke hadapan, kaki seluas bahu. Jadi kita kena bengkokkan lutut ke arah hadapan, ya, kaki buka seluas bahu dan berat badan dibawa ke kaki hadapan. Maksud dia, salah satu kaki kita, biasanya kaki sebelah kanan lah, ya, berada di hadapan. Kalau kita menggunakan tangan dominan sebelah kanan, kalau kita tangan dominan sebelah kiri, maka kaki kirilah yang berada di sebelah hadapan sedikit saja daripada kaki lagi satu. Kemudian, lakukan kontak dengan bola di permukaan alatan. Maksudnya kalau ini adalah badminton raket saya, jadi mestilah di bahagian hadapan. Ini kalau untuk pukulan pepat atau forehand. Kalau kita gunakan bahagian belakang atau kilas, ini adalah bahagian kontak kita ketika menggunakan tan. Okey. Nanti sebentar Cikgu Izzat akan menerangkan bagaimana kita hendak memukul dan pergerakannya ketika memukul dalam permainan badminton. Jadi ayolah kita lihat video kemahiran volley. In this video, you will learn how to hit a forehand drive. The forehand drive is played from mid-court to mid-court with a flat trajectory. The drive is used when the shuttle is too low to smash. It is considered an attacking shot, as the opponent is forced to drive back or clear the shuttle high. The 3 key steps are the preparation, the shot, and the recovery. Okey, Cikgu Fitri, boleh saya terangkan dahulu? Boleh. Okey, jadi seperti mana yang dah disebutkan tadi di dalam video tadi tu, okey, untuk membuat kemahiran forehand,
biasanya kita pakai forehand bila bola tu rendah ataupun berdekatan dengan net. Maksudnya kita tak boleh smash. Bila kita nak hantar balik bola ke pihak lawan, tapi bola itu tak boleh smash sebab dia terlalu rendah. Jadi kita gunakan pukulan forehand. Okey, bila kita buat pukulan forehand dia ada 3 step. Yang pertama preparation, persediaan. Bila masuk persediaan ni maksudnya macam mana kita pegang raket kita. Macam mana kita pegang bat kita. Sebab cara pemegangan raket untuk smash tak sama dengan untuk forehand ataupun untuk backhand. Dia berlainan. Itu untuk fasa yang pertama iaitu preparation. Fasa yang kedua adalah shot. Maksudnya cara kita pukul. Menyedepan ke bahagian belakang ke. Dan yang ketiga adalah recovery. Maksudnya recovery ni kita kembali balik ke posisi kita supaya kita ready. Apakah jenis bola yang dihantar oleh pihak lawan kepada kita. Jadi itulah steps untuk forehand drive. Step 1. The preparation. Use a forehand grip. Start with a split step right after your opponent hits the shuttle. Lead with your racket leg and lunge or sidestep towards the shuttle on your forehand. Shift your body weight onto the leg you have lunged with. Step 2. The shot. Rotate the shoulder backward for the backswing. Your wrist is locked and facing upward during the backswing. Unlock it right before hitting the shuttle to generate power. Avoid doing a full arm swing, as you will tend to hit the shuttle long or wide across. Okey, berkenaan dengan ini Cikgu Fiti, dia sebut bila kita buat forehand drive, kita tak boleh swing habis. Kalau kita swing habis, kemungkinan besar bola itu akan keluar. Across the court. Drives are fast shots, and you will not have time to complete the entire action. Step 3. The recovery. After hitting the shot, get back into the ready position. Practice your forehand drive with your opponent for 2 minutes. It's a great way to warm up before getting onto smashes and drop shots. Enjoy your game. Okey, seterusnya kita akan lihat pula berkenaan dengan pukulan kilas ataupun backhand drive. In this video, you will learn how to hit a backhand drive. The backhand drive shot is hit hard on a horizontal or slightly downward path, usually played down the sidelines of the court, reducing the opponent's attacking options. The 3 key steps are the preparation, the shot, and the recovery. Step 1. The preparation. Use a backhand grip. Stand mid-court or in the rear court in the ready position. Twist the body with the racket behind and the shoulder turns sideways and step across with the racket leg toward the shuttle. Step 2. The shot. Take the racket back. Rotate the elbow forward and uncock the wrist as you strike the shuttle before it drops low. Tighten the grip right before the impact and rotate the arm so that the palm faces upward. The power is generated by the rotation of the forearm, the pullback action, and the uncocking of the wrist. The impact should be in front and not to the side. Also, avoid swinging across, as this will change the intended trajectory of the shuttle. Step 3. The recovery. After the drive, get into the ready position and be prepared for the return. Practice your backhand drive until you manage generating enough power and maintain. Okey, jadi konsep dia Cikgu Fitri untuk backhand drive sama juga dengan forehand drive. 3 fasa tadi. Yang pertama, fasa persediaan, fasa pukulan dan fasa recovery. Maksudnya kembali ke ready position. Macam Cikgu Fitri cakap tadi, di kemahiran volley tu yang pertama murid dalam keadaan sedia. Betul Cikgu Fitri? Betul. Jadi murid dalam keadaan bersedia. Betul. Jadi itulah yang kita kena buat semasa membuat pukulan backhand ataupun forehand. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak penerangan yang disampaikan oleh jurulatih hebat kita ya yang pakar dalam permainan badminton. Jadi sedikit sebanyak ini akan memberi peluang kepada murid untuk belajar bagaimana untuk buat pukulan pepat atau forehand dan juga pukulan kilas atau backhand. Okey. Jadi kita dah sampai ke penghujung rancangan kita pada pagi ini. Jadi apakah rumusan PDPR kita pada hari ini? Okey, rumusan kita apa yang kita belajar hari ini, kemahiran volley again adalah satu kemahiran asas dalam permainan kategori jaring. Contohnya macam badminton, pingpong, tenis ataupun takraw. Okey. Ya, betul. Volley
ialah kemahiran menendang. Inilah maksudnya. Kemahiran menendang ataupun memukul menggunakan alatan sebelum bola menyentuh lantai ataupun gelanggang. Okey. Bagaimana pula berkenaan dengan pukulan pepat dan juga pukulan kilas, Puan Fitri? Ya, jadi coach tadi ada beritahu kita, volley juga merupakan satu kemahiran menendang. Ya, dan kita pun tahu coach kita ni, iaitu Coach Izzat ni, kalau tendangan volley dia memang sangat mantap sebenarnya. Ya, InsyaAllah jika diberi kesempatan, saya akan tunjukkan antara tendangan-tendangan dia yang terhebat nanti. Jadi mari kita lihat yang ketiga. Perlakuan volley asas ialah pukulan pepat dan pukulan kilas. Iaitu pepat forehand, kilas backhand. Ya, ini pukulan asas. Sebenarnya dia ada banyak jenis pukulan backhand. Cuma yang kita ajar ni hari ini hanya yang asas saja seperti mana yang ditunjukkan dalam video tadi. Okey. Dan pukulan pepat ialah pukulan yang dibuat dalam posisi tangan dominan. Kalau saya, tangan kanan. Ni tangan saya yang dominan tangan kanan. Kalau Coach Izzat, tangan mana? Saya dua-dua tangan, Cikgu Fitri. Lihat kehebatan dia. Dia boleh main dengan kedua-dua belah tangan. Dan kebiasaannya, ya, pemain yang boleh bermain kedua-dua belah tangan, ia juga boleh bermain dengan kedua-dua belah kakinya. Sebab itulah Coach Izzat ni seorang yang hebat. Dan akhir sekali, pukulan kilas ialah pukulan kilasan menyilang badan. Tadi Izzat tunjukkan kan, menyilang badan kita dan kita pukul. Okay. Itulah rumusan PDPR kita hari ini. Diharapkan ya murid-murid dapat melakukan sekurang-kurangnya 2 pukulan pepat dan 2 pukulan kilas pada waktu petang sambil bermain. Tak kiralah main badminton ke, main pingpong ke, kalau tenis mungkin tak ada. Tapi sekurang-kurangnya badminton ni antara permainan yang selalu saya lihat murid-murid bermain di halaman rumah. Okey. Jadi berkenaan dengan tugasan pada minggu ini, Cikgu Fitri, murid diminta untuk menjawab Google Form, Cikgu Fitri. Ya, betul. Pastikan anda menonton video sehingga habis dan teruskan dengan menjawab soalan kita di Google Form. Jadi jangan risau, murid-murid kena tengok dahulu video atau perbualan kami untuk mengetahuinya sebelum menjawab soalan. Okay. Jadi sampai di sini sahaja rancangan kita pada minggu ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk pendidikan kesihatan pula, Cikgu. Ya, betul, insyaAllah. Jadi kepada murid-murid, jaga diri, jaga kesihatan, lindungi diri, lindungi keluarga anda. Satu lagi Cikgu Fitri tinggal. Ya, apa dia? Kita jaga kita. Oh ya, betul. Kita jaga kita. Okey. Jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih banyak kerana bersama dengan kami sehingga di akhir rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan bye-bye. Okey, jumpa lagi.